Fokus negeri di bawah Bayu. Peranan jurupandu Geopark tentukan keberkesanan sektor pelancongan setempat. Redwin Robin di Kota Kinabalu ada perinciannya. Ya sahih, jurupandu Geopark memainkan peranan penting dalam pembangunan sesebuah geopark. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Ali Biju berkata, golongan ini wajar diberi latihan khusus berkaitan geopark bagi membantu meningkatkan keberkesanan perkhidmatan mereka, terutama dalam bidang pelancongan berasaskan warisan asli. Program seperti ini adalah perlu untuk memberi keyakinan kepada geoguide kita supaya mereka boleh memberi perkhidmatan yang baik dan boleh menaikkan minat daripada pelancong-pelancong luar untuk datang. Beliau ditemui selepas merasmikan penutupan kursus asas dan lanjutan jurupandu Geopark di bawah program Reskill Upskill di Kundasang Ranau. Geopark merujuk kepada sesuatu kawasan yang terdapat tapak warisan geologi yang boleh digunakan semua pihak bertujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembangunan secara lestari. Seramai 85 peserta menyertai kursus tersebut. 4 menara telekomunikasi yang bakal didirikan di daerah Beaufort, khususnya dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan, akan meluaskan lagi jaringan internet di kawasan tersebut. Justru kemudahan tersebut memberi manfaat kepada masyarakat setempat dan pelajar sekolah yang memerlukan perkhidmatan itu. Dalam pembinaan sekarang kita sudah mendirikan di kawasan Kampung Bangkalalak 9 buah JPKK dan juga sedang dibangunkan juga di Kampung Kebajang Indumadi 5 JPKK dan di Kampung Kerangan, dan ini adalah yang keempat lah di Kampung Labi. InsyaAllah akan sedikit masa lagi akan dibina, dan cadangan yang seterusnya ialah Temalang Alung dan juga Kampung Kepawa yang memang sangat kritikal lah dia punya akses. Dia berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke tapak cadangan pembinaan menara telekomunikasi di Kampung Labi Beaufort. 3 menara tersebut sedang dalam pembinaan, manakala sebuah menara sedang menunggu kelulusan. Datuk Ruslan turut meninjau keadaan jalan di Kampung Labi sejauh 3 km. Katanya, usaha akan dibuat bagi menaik taraf jalan berkenaan sekaligus memudahkan penduduk membawa keluar hasil pertanian. Padah melakukan penipuan dalam urusan sewa rumah. Seorang wanita 39 tahun telah ditahan bahagian siasatan jenayah komersil IPD Kota Kinabalu dan bakal dihukum penjara maksimum 10 tahun dan sebatan sekiranya sabit kesalahan. Wanita tersebut yang bekerja sebagai ejen sewa rumah dipercayai terbabit dengan penipuan urusan sewa rumah melalui laman sosial di sekitar ibu negeri. Siasatan awal mendapati wanita berkenaan mengaku telah menawarkan sewa rumah kepada mangsa dan telah menerima bayaran sebanyak RM1,500. Bayaran tersebut digunakan untuk keperluan peribadi. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Muhammad Zaidi Abdullah menasihati orang awam, terutama pelajar institusi pengajian tinggi agar berhati-hati dalam sebarang urusan sewa rumah, tidak mudah percaya melalui iklan yang terpapar di media sosial serta tidak membuat apa-apa pembayaran sebelum memastikan rumah sewa tersebut benar-benar wujud. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Masyarakat setempat disaran mempelbagaikan produk pelancongan dan penghasilan kraf tangan yang sesuai khusus menarik lebih ramai pengunjung selain menjana pendapatan tetap. Langkah berkenaan juga mampu meningkatkan populariti lokasi pelancongan berkenaan, ditambah lagi keunikan ekologi semula jadi yang sememangnya menjadi perhatian dunia. Untuk mempromosi everything, the tempat pelancongan dan juga hotel dan juga beach, and then kesenian, everything kita akan promote keseluruhannya lah. Okay, so ini saya rasa kita akan mengambil satu peluang besar untuk mempromosi negeri Sabah setanding dengan mereka telah buat di Sarawak. So ni pelancongan ni pun boleh bawa kepada pelancong tengok cara IKES membuat itu. Kalau boleh di-evo lah seluruh Sabah lah. Kalau boleh pun luar negara lagi bagus.
Mereka berkata demikian dalam majlis Jom Cutibah Crowning of Queen Tourism and Signing for Jom Cutibah Ambassador 2022 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Perhubungan Angkasa Sabah, Dr. Zamri Haji Kulam Rasul, turut mencadangkan agar penggiat pelancongan di negeri ini dapat mewujudkan gabungan koperasi masing-masing dalam memperluaskan perkhidmatan dan fasiliti dalam skala yang lebih besar. Jadi Sabah masih lagi rendah dari segi penglibatan masyarakat. Mungkin kurang faham pelaksanaan menubuh sebuah koperasi. Dari segi tabir urus, kita boleh melatih mereka melalui Institut Koperasi Malaysia dari segi tabir urus. Bagaimana mentadbir sebuah organisasi dalam koperasi. Antara dicadangkan adalah koperasi inap desa, kraftangan maupun pembudayaan dan kesenian. Langkah berkenaan juga dilihat mampu membuka banyak peluang pekerjaan kepada belia tempatan. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan dalam negara dalam berita wilayah. Kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Teruskan Sahih. Terima kasih Edwin.